Selamat pagi Bapak Ibu. 我们今天要讲摩西的蒙召。 Hari ini kita akan membicarakan panggilan yang didapatkan oleh Musa. 我们已经用18次的时间讲亚伯拉罕蒙召。 Kita sudah memakai waktu 18 kali untuk membicarakan tentang panggilan yang didapatkan Abraham. 每一个人的存在 Keberadaan setiap orang 都是历史上的一件事件。 adalah satu peristiwa di dalam satu sejarah. 有父母把我们生出来， Ada orang tua yang melahirkan kita, 我们成长的规律使我们长大。 dalil sehingga kita boleh menjadi besar, menjadi dewasa. 但是一个人活到世界上以后发生什么事情，绝对不是我们自己能决定的。 Tetapi seseorang yang hidup di dalam dunia, apa yang akan terjadi dalam hidupnya di kemudian hari ini bukanlah yang kita bisa tentukan. 每一个生命都是很特别的， Setiap hidup itu sangatlah unik. 每一个人发生的事情都是很特殊的， Setiap hal yang terjadi pada setiap orang itu sangat istimewa dan 特 unik. 别是上帝看重、上帝呼召、上帝拣选的人。 Khususnya orang-orang yang dipentingkan oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. 因为这些人生活不但影响自己，跟影响那一代人，也影响历世历代所有的人类。 Karena hal ini bukan saja mempengaruhi orang itu sendiri atau mempengaruhi orang-orang pada zaman itu, bahkan juga mempengaruhi seluruh manusia dalam 所 zaman. 以蒙上帝拣选是一件非常伟大，也是非常特别的事情。 Oleh karena itu seseorang ketika dipilih oleh Tuhan itu merupakan satu hal yang sangat istimewa dan juga sangat agung. 从这个角度来看， Kalau kita lihat dari sudut pandang 我 ini, 感到很多的基督徒对上帝呼召这件事情完全糊涂。 saya melihat bahwa banyak orang itu sangatlah sembrono terhadap panggilan yang Tuhan berikan seperti ini. 他们认为他可以听从，也可以拒绝， Mereka menganggap mereka boleh taat, boleh juga menolak. 所以这些人就糊里糊涂过了一生的生活， Oleh karena itu orang-orang ini pun secara sembrono melalui hidupnya seumur hidup. 因为他没有清楚上帝要用他做怎样的事情。 Karena mereka tidak jelas bagaimanakah Tuhan mau memakai hidupnya itu. 如果一个人真正顺服上帝的呼召， Jikalau seseorang sungguh-sungguh taat kepada panggilan Tuhan, 那么在呼召中间清楚上帝的引导，上帝所给他决定的事情， dan di dalam panggilan itu dengan jelas dia mengetahui panggilan yang Tuhan berikan dan tuntunan yang Tuhan berikan dan pekerjaan yang Tuhan ingin amanahkan kepada dia, 一生会变成非常有用的人。 maka seumur hidup dia akan menjadi seorang yang sangat berguna. 今天我们一同活在世界上的人， Hari ini kita sama-sama yang hidup di dalam dunia 我们 ini, 清楚看见有一些人就顺服上帝，就一生走在上帝旨意的道路里面。 dengan jelas kita melihat ada sebagian orang yang melihat panggilan daripada Tuhan dan mereka taat, maka seumur hidup mereka berjalan di jalannya Tuhan. 有一些人就一生一世照着自己的意思乱撞乱走。 Tetapi ada sebagian orang yang menuruti kehendak mereka sendiri, mereka seumur hidup mereka berjalan seturut dengan kehendaknya. 等到他的时间结束的时候， Sampai ketika waktunya itu berakhir, 他回头一看， ketika mereka menoleh ke 他 belakang, 醉生梦死所做的一切都没有什么真正的意义。 bahwa segala sesuatu yang pernah mereka lakukan itu tidaklah berarti apa-apa. 我不知道，当我们见主面的时候，我们怎样交代神曾经给我们的呼召？ Saya tidak tahu ketika kita berjumpa dengan Tuhan nantinya bagaimanakah kita mempertanggungjawabkan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita itu. 你在这一系列的讲道里面， Di dalam seluruh seri khotbah seperti 你 ini, 可以看见每一个顺服上帝呼召的人，生命的结果是非常完美，也是非常蒙恩的。 saudara bisa melihat setiap orang yang taat kepada panggilan Tuhan bahwa hidup mereka adalah hidup yang sangat berlimpah dan sangat diberkati. 在18次讲到亚伯拉罕蒙呼召的这一件事情上 Di，dalam 18 khotbah ketika membicarakan tentang Abraham yang dipanggil Tuhan 我们 ini, 清楚看见亚伯拉罕结局跟罗德的结局。 kita dengan jelas bisa melihat bagaimanakah akhir hidup dari Abraham dan akhir hidup dari Lot.
同样活在一个时代， sama-sama hidup di dalam satu zaman, 同样是成为亲戚， sama-sama menjadi family di antaranya. 一个顺从上帝严肃的过生活， Yang satu itu taat kepada Tuhan dengan ketat dia melalui hidupnya. 一个顺从自己的情意过他喜欢过的生活。 Yang satu lagi hidup seturut dengan nafsunya, itu dia melalui hidup yang dia kehendaki. 然后你看见凡顺从上帝旨意过生活的人，他的生命何等有价值！ Dan saudara bisa melihat setiap orang yang hidup taat kepada pimpinan dan tuntunan Tuhan, betapa berharganya 那 hidupnya 些 itu. 随着自己的意识过生活的人，何等惋惜，他的生命流去，永远就不存在了。 Tetapi orang yang mengikuti nafsu kehendaknya sendiri melalui hidupnya, mereka sangatlah disayangkan dan mereka menghamburkan kesempatan dan waktu yang mereka 我们在 miliki. 圣经里面看见，第一个蒙上帝呼召的人，最重要的就是亚伯拉罕。 Di dalam Alkitab kita melihat orang yang pertama mendapatkan panggilan Tuhan yang paling penting adalah Abraham. 亚伯拉罕跟我们有相同的地方， Abraham dan kita ada persamaan, 亚伯拉罕跟我们也有完全不同的地方。 dan Abraham dengan kita juga ada hal yang sama sekali berbeda. 我们每一个人都有完整的圣经。 Kita setiap orang memiliki Alkitab yang sempurna, 亚伯拉罕连看马太福音都没有机会， tetapi Abraham untuk membaca Injil Matius pun dia tidak mempunyai kesempatan. 虽然如此， Meskipun demikian, 亚伯拉罕却成为信心之人的父。 tetapi Abraham justru telah menjadi bapa dari segala orang yang beriman. 他的信心哪里来的？ Dari manakah datangnya iman itu? 圣经说，信心是从听到来的。 Alkitab mengatakan iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. 不然没有一本圣经，也没有一段圣经的话，他怎么会得到信心呢？ Abraham yang tidak mendapatkan Alkitab, tidak mendapatkan kitab ataupun bagian dari firman Tuhan, bagaimanakah dia mendapatkan iman itu? 如果信心是从听到来的， Jikalau iman itu datang dari pendengaran akan firman 请问 Tuhan, 亚伯拉罕因听到什么道，他产生了信心呢？ mohon tanya pendengaran akan firman Tuhan, apakah yang Abraham dapatkan sehingga timbul imannya? 我们每个礼拜听到，我们有没有信心呢？ Kita setiap minggu mendengarkan firman Tuhan, apakah kita beriman? 这两种生活 Kedua macam hidup ini 非常不同的对照。 adalah satu refleksi yang sangat berbeda. 亚伯拉罕从来没有看过一段的圣经， Abraham selamanya tidak melihat satu bagian firman Tuhan manapun, 但是神在还没有赐下圣经以前，曾经对人说话。 tetapi Allah sebelum mengaruniakan Alkitab kepada manusia, dia pernah berkata-kata kepada manusia. 人听见上帝的话，什么反应，这是重要的事情。 Bagaimanakah reaksi manusia setelah dia mendengarkan perkataan daripada Tuhan, itu merupakan hal yang sangat penting. 我们跟亚伯拉罕不同的地方在哪里呢？ Di manakah perbedaan kita dengan Abraham 我 itu? 听了很多的话，我们对神没有反应。 Kita sudah mendengar begitu banyak perkataan daripada Tuhan, tetapi terhadap Tuhan kita sama sekali tidak bereaksi. 我们以后什么向上帝交账，这是非常可怕的事情。 Bagaimanakah di kemudian hari kita akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, itu merupakan hal yang sangat amat mengerikan. 亚伯拉罕虽然没有圣经， Abraham meskipun tidak ada Alkitab, 但是他听见上帝对他讲话， tetapi dia mendengarkan perkataan yang Tuhan sampaikan kepada dia. 每一句话他都回应， Setiap kalimat dia meresponinya. 每一句话他都算数。 Setiap kalimat itu dia pertanggungjawabkan. 上帝对他讲的话， Perkataan yang Tuhan sampaikan kepada dia 跟他领受的真理， dengan kebenaran yang dia terima, 成为他最宝贵的生命的经历。 itulah menjadi pengalaman yang paling berharga di dalam 然后 hidupnya. 他不敢掉以轻心， Dan dia tidak berani sembarangan, 他也不敢把上帝的话当作充耳不闻。 dan dia juga tidak berani menganggap firman Tuhan sebagai angin lalu saja, 他谨慎去遵行， tetapi dengan penuh kewaspadaan dia melakukannya. 每一个字都听进去， Setiap kata masuk ke dalamnya, 每一句话都听明白， setiap kalimat dia mendengar dan mengerti, 每一个命令他都去遵行。 setiap perintah dia taati dan lakukan. 这样的人就是神特别喜爱的人。 Orang yang seperti ini adalah orang yang sangat amat disukai oleh Tuhan 亚 secara 伯拉 khusus. 罕听上帝对他说：“离开你的家，
Abraham mendengarkan Tuhan berkata kepada dia, tinggalkan keluargamu, 离开你父亲的地， tinggalkan tanah tempat tinggal ayahmu, 离开你的本族， tinggalkan bangsamu, 到我要你去的地方。 pergilah ke tempat yang aku ingin tunjukkan kepadamu. 对我们来说， Bagi kita 很简单的几句 adalah 话。 beberapa kalimat yang sangat 对 sederhana. 亚伯拉罕来说， Tetapi bagi 这是 Abraham, 非常痛苦的决定， ini adalah satu keputusan yang sangat menderita. 因为他是非常重要的人。 Karena dia adalah orang yang sangat 他 penting. 在米索不达米是生根建造的一个很伟大的百姓。 Dia di Mesopotamia adalah salah satu bangsa yang sangat penting yang telah dia bangun di sana. 上帝说：“你离开你父家、你本族、你本地，往我带领你要你去的地方。” Allah berkata kepada dia, tinggalkan keluargamu, tinggalkan sanak famili, tinggalkan tempat tinggalmu, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan 当时 kepadamu. 他下面的人有318个壮丁。 Waktu itu di bawah dia ada 318 orang yang gagah 如 perkasa. 果你今天在加拿大，你有一个工厂，有300多个员工， Jikalau hari ini di Jakarta saudara mempunyai satu pabrik yang mempunyai 300-an karyawan, 上帝就出来， Tuhan mengatakan keluar, 离开这里， tinggalkan tempat ini, 到远方去。 pergi ke tempat yang jauh. 你说上帝啊，我要到哪里去呢？ Saudara bertanya, Tuhan kemanakah aku akan pergi? 上帝，我不告诉你到哪里去， Tuhan mengatakan aku tidak sampaikan kepada engkau kemana engkau akan pergi. 你要顺服我的引导， Engkau harus taat kepada 我 tuntunanku. 会一步一步向你显明。 Dan setahap demi setahap aku akan nyatakan kepadamu. 这样艰难的事情，谁可以做决定就顺服呢？ Hal yang sebegitu sulitnya, siapakah yang bisa taat dan mengambil keputusan seperti ini? 要不然就这样出去了。 Tetapi demikianlah Abraham itu keluar dan 这 pergi. 是历史上真正发生过的事情。 Ini adalah hal yang sungguh-sungguh terjadi di dalam sejarah. 亚伯拉罕离开乌尔， Abraham meninggalkan Ur. 亚伯拉罕跑到迦南地区。 Abraham pergi ke tanah Kanaan. 这件事情不是单单他一个人的事情， Hal ini bukan hanya berkaitan dengan dia diri sendiri 这 saja, 影响了历史上最大的3个宗教。 tetapi telah mempengaruhi 3 agama yang terbesar di dalam sejarah. 亚伯拉罕产生了以撒、雅各，还有12支派的以色列人， Abraham telah menghasilkan Ishak, Yakub dan ke-12 suku bangsa Israel. 建立了第一个以独神信仰为信仰的宗教的民族。 Telah membangun satu bangsa dengan satu agama yang tunggal yang percaya kepada Allah yang Esa. 亚伯拉罕影响了犹太教， Abraham telah mempengaruhi Yudaisme. 亚伯拉罕又影响了回教， Abraham juga telah mempengaruhi agama Islam. 亚伯拉罕又影响了基督教。 Abraham juga mempengaruhi agama Kristen. 当然，我盼望你可以很清楚明白这3个宗教的传统不同的地方在哪里。 Saya mengharapkan saudara bisa dengan jelas mempelajari tentang keperbedaan daripada ketiga agama tradisional 以 ini. 色列人说亚伯拉罕是我们的先祖， Bangsa Israel mengatakan Abraham adalah nenek moyang kami. 上帝是亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝。 Allah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. 直到今天，以色列人敬拜这位上帝， Sampai sekarang ini bangsa Israel menyembah kepada Allah 因 ini 为他们本来就是亚伯拉罕这系的后代。 karena memang mereka adalah keturunan langsung dari Abraham. 那么呢，第2个宗教就回教。 Lalu agama yang kedua adalah agama 回 Islam. 教说亚伯拉罕是我们的父亲， Islam mengatakan Abraham adalah bapa kami. 他们看亚伯拉罕是他们的祖先， Mereka memandang Abraham sebagai nenek moyang 因为 mereka. 他们也是亚伯拉罕的另外一个孩子，叫以实玛利传代下来的。 Karena mereka juga adalah keturunan dari anak yang lain dari Abraham yaitu 但 Ismail. 是亚伯拉罕以后2000年， Tetapi 2000 tahun setelah Abraham, 上帝差遣耶稣基督道成肉身进到世界来， Allah mengutus Yesus Kristus inkarnasi masuk ke dalam dunia. 所以以色列人相信亚伯拉罕是他们的祖先， Maka bangsa Israel percaya bahwa Abraham adalah nenek moyang 回 mereka. 教徒也相信亚伯拉罕是他们的祖 Orang 先。 Islam juga percaya bahwa Abraham adalah nenek moyang mereka. 基督徒
更以为亚伯兰是我们信心的父亲。 Dan terlebih lagi orang Kristen menganggap Abraham adalah bapa kita sebagai orang yang beriman. 原来上帝是借着亚伯兰产生了信心的族类。 Rupanya melalui Abraham Allah telah membangun satu bangsa yang mempunyai iman. 如果人像亚伯兰一样的信上帝， Jikalau manusia itu sama seperti Abraham yang beriman kepada 他 Tuhan, 们就成为亚伯兰属灵的子孙。 maka mereka pun telah menjadi anak keturunan secara rohani dari Abraham. 亚伯兰怎样因为信心蒙上帝称义？ Bagaimanakah Abraham karena iman dia dibenarkan oleh Tuhan? 每一个基督徒也照样因为同样的信心蒙上帝称义。 Sama halnya setiap orang Kristen karena iman mereka juga dibenarkan oleh Tuhan. 我们因信蒙上帝给我们的真理， Kita karena iman kita menerima kebenaran yang Tuhan berikan kepada 我 kita. 们因信像亚伯拉罕得到上帝的悦纳。 Karena iman maka kita sama seperti Abraham diperkenan oleh Tuhan. 那么这三个宗教都是一样的吗？ Lalu apakah ketiga agama ini sama? 不是的， Tidak. 以色列人是这系肉体的后代， Bangsa Israel adalah keturunan yang langsung secara 是 jasmani, 从以撒生下来。 yaitu yang dilahirkan dari keturunan 阿 Ishak. 巴阿拉伯人是从以色玛利生下来的。 Dan orang-orang Arab itu adalah keturunan dari Ismail. 以色玛利是上帝是亚伯兰的儿子吗？ Apakah Ismail adalah anak Abraham? 是， Ya. 但是以色玛利不是上帝应许的儿子。 Tetapi Ismail bukan anak perjanjian dari 所 Allah. 以上帝的约， Maka perjanjian Allah 上帝的应许， dan janji dari Tuhan, 上帝所给他们的一生一世所许可他们的一切的恩赐都没有份。 dan mereka tidak berbagian di dalam segala karunia yang Tuhan janjikan kepada mereka. 所以圣经新约告诉我们， Maka perjanjian baru dalam Alkitab mengatakan 只有以撒是应许的儿子， hanya Ishak adalah anak perjanjian. 只有从以撒生的，才在上帝的约，在上帝的应许里面有份。 Hanya yang dilahirkan dari Ishak barulah berbagian di dalam perjanjian dengan Allah 所以 itu. 从这个原则来看， Maka kalau kita lihat dari prinsip ini, 这个以色玛利的后代完全没有份， dari keturunan Ismail ini sama sekali tidak 因 berbagian 为他们跟上帝的应许完全没有关系。 karena mereka sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan janji Allah. 那么以色列人是应许之子， Lalu bangsa Israel adalah anak dari perjanjian 以色列人在上帝的约里面与神发生关系。 dan orang-orang Israel mempunyai hubungan di dalam perjanjian dengan Allah. 但是基督徒与亚伯兰的关系是什么呢？ Tetapi apakah hubungan orang Kristen dengan Abraham? 我们的约是新约， Perjanjian kita adalah perjanjian 不 baru, 是旧约。 bukan perjanjian lama. 我们的应许是亚伯拉罕独一的子孙， Janji yang kita dapatkan adalah 撒都撒都， satu-satunya keturunan dari Abraham, 也就是耶稣基督。 yaitu juga Yesus 所以 Kristus. 基督徒领受的是亚伯拉罕与人类所立的这个新约。 Maka yang diterima oleh orang Kristen adalah perjanjian baru yang didapatkan oleh Abraham. 旧约已经过了， Perjanjian lama sudah berlalu 新约借着基督产生了。 dan perjanjian baru melalui Kristus telah dibangun. 所以你看，圣经有旧约，有新约。 Maka saudara melihat di dalam Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. 圣经说旧的过去了，新的来到了。 Alkitab mengatakan yang lama sudah berlalu, datanglah yang baru. 上帝借着耶稣基督与人类定了新约。 Melalui Yesus Kristus Allah telah menentukan perjanjian baru dengan umat manusia. 旧约是上帝跟以色列人建立的， Perjanjian lama itu dibangun Allah dengan bangsa Israel. 新约是上帝跟整个人类建立的。 Tetapi perjanjian baru dibangun oleh Allah dengan seluruh umat manusia. 新约跟旧约不同的地方， Perbedaan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. 旧约是用牛羊之血所建立的， Perjanjian lama itu dibangun dari darah dari lembu dan domba. 新约是借着耶稣基督的血所建立的， Tetapi perjanjian baru dibangun melalui darah dari Yesus 这 Kristus. 是非常清楚的事 Ini 情。 merupakan hal yang begitu jelas. 所以到最后，凡是像亚伯拉罕对上帝有信心的人，
都在这个约里面有份。 Maka sampai akhirnya setiap orang yang mempunyai iman sama seperti Abraham itu berbagian di dalam perjanjian ini. 当耶稣与门徒建立圣餐的时候， Ketika Yesus dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan kudus, 他拿起饼来说：“这是我的身体，为你们破开的。 dia mengangkat roti dan memecahkan dan mengatakan, inilah tubuhku yang kupecahkan untukmu. 你们如此行，为的是纪念我。” Lakukanlah ini demi untuk mengenang akan 饭 aku. 后又拿起杯来， Setelah itu dia pun mengangkat cawannya 这是我与你们所立的新约。 dan dia pun mengatakan, inilah perjanjian baru yang kuikat denganmu. 借着我流的血，生命的罪得着赦免。 Melalui darah yang kulairkan itu sehingga dosamu diampuni. 所以整个人类在基督的宝血里面与神发生关系。 Maka seluruh umat manusia mempunyai hubungan di dalam darah dari Yesus Kristus. 亚伯拉罕的重要性， Pentingnya Abraham, 我们已经用18个礼拜讲出来了。 kita sudah menghabiskan 18 hari Minggu menjelaskannya. 上个礼拜结束的时候， Mulai dari minggu lalu ketika kita 我们 mengakhirinya, 讲了第二个最重要的人。 kita membicarakan orang yang kedua yang paling penting. 这个人蒙上帝拣选， Orang ini dipilih oleh Tuhan, 建立了整个旧约真理的基础。 telah membangun satu fondasi yang paling penting di dalam seluruh perjanjian lama. 为什么这个人很重要呢？ Mengapa orang ini begitu 因 penting? 为这第二个蒙召的人， Karena orang yang kedua yang dipanggil ini, 神把话语交给他， Tuhan menyerahkan firman-Nya kepada dia 他把这些话语写下来， dan dia menuliskan firman Tuhan ini 就成了我们的圣经。 dan telah menjadi Alkitab kita. 亚伯拉罕的时代没有圣经， Pada zaman Abraham tidak ada kitab suci. 亚伯拉罕的时代有上帝的话。 Pada zaman Abraham ada firman yang Tuhan 亚伯拉罕 sampaikan. 因为信上帝的话， Abraham karena beriman kepada perkataan dari Tuhan, 亚伯拉罕对上帝有伟大的信心。 maka Abraham mempunyai iman yang agung terhadap perkataan Tuhan 这些信心都没有用言辞记载下来。 dan iman ini tidak dituliskan dengan bahasa 所以 manusia. 上帝给历史上第二个人伟大的呼召， Maka Tuhan pun memberikan panggilan yang kedua yang agung kepada orang yang kedua di dalam sejarah. 第二个人是谁呢？ Siapakah orang yang kedua 就是 ini? 摩西。 Yaitu Musa. 我们每个人都知道什么叫做摩西。 Setiap kita mengetahui siapa itu Musa, 摩西的重要性 pentingnya Musa 一点不输给亚伯拉罕。 sedikit pun tidak kalah dari Abraham. 亚伯拉罕与上帝立约， Abraham berjanji dengan Allah, 成了后代有信心之人的父亲。 itu dia akhirnya menjadi bapa dari setiap orang yang beriman kepada Tuhan sepanjang sejarah. 摩西领受上帝的呼召， Musa mendapatkan panggilan dari Tuhan, 把一生一世奉献给上帝， seumur hidup dia mempersembahkan diri kepada Tuhan. 上帝就借着他写下了旧约的圣经， Demikianlah Allah melalui dia telah menulis perjanjian lama, 特别是前面5本重要的书， khususnya 5 kitab yang paling awal yang paling penting, 创世纪、 Kejadian, 出埃及记， Keluaran, 以后呢有利未记， kemudian Imamat, 有民数记， ada Bilangan, 最后有生命记。 kemudian terakhir adalah Ulangan. 这5本书建立了全本圣经的基础。 Dan kelima kitab ini telah membangun fondasi dari keseluruhan Alkitab. 神的呼召是不一样的， Panggilan dari Tuhan itu berbeda. 神呼召亚伯拉罕有他的使命， Allah memanggil Abraham, ada amanah yang dia berikan, 是亚伯拉罕要向上帝负责。 sehingga Abraham harus bertanggung jawab kepada Tuhan. 神呼召摩西有摩西不同的使命， Dan Allah memanggil Musa, dan Musa mendapatkan amanah yang berbeda, 是摩西自己要负责任。 yang Musa sendiri harus 那么 mempertanggungjawabkannya. 上帝呼召亚伯拉罕的时候， Pada waktu Allah memanggil Abraham, 亚伯拉罕很清楚， Abraham itu begitu jelas. 他知道他要离开乌尔， Dia tahu bahwa dia harus meninggalkan Ur, 离开米索不达米， dia harus meninggalkan Mesopotamia, 要靠上帝引导他到前面他不知道的地方去。 dia mau bersandar kepada pimpinan tuntunan dari Tuhan dan pergi ke tempat yang dia tidak ketahui. 但是当上帝呼召摩西的时候， Tetapi ketika Tuhan memanggil Musa, 很不一样。 itu sangat berbeda. 摩西没有听见他的声音， Musa tidak mendengarkan
suaranya. 摩西没有经历很大的事件， Musa tidak mengalami peristiwa yang besar. 这是完全不同的生活方式。 Ini adalah cara hidup yang sama sekali berbeda. 摩西是谁呢？ Siapakah Musa? 摩西是约瑟的后代，搬到埃及去住。 Musa adalah keturunan yang pindah ke Mesir 后来 dan 有一 tinggal di 个 sana. 犹太人生了一个小孩子，这个孩子呢一定要被杀，所以他们把他流放在海里面。 Kemudian ada seorang bangsa Yahudi yang melahirkan seorang anak dan anak ini harus dibunuh sehingga akhirnya anak ini ditaruh di atas sungai Nil. 这个孩子莫名其妙， Anak ini merasa terheran-heran, 他完全不知道什么事情要发生。 sama sekali dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. 原来在你还不明白一切的事情的时候，上帝已经为你的前途预备了一切。 Rupanya ketika saudara tidak mengerti apapun, Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu bagi masa depanmu. 摩西生在哪里？ Di manakah Musa dilahirkan? 生在埃及。 Dia dilahirkan di Mesir. 为什么生在埃及？ Mengapa dilahirkan di 因 Mesir? 为摩西的父母早就搬到埃及来。 Karena ayah dan ibu Musa jauh sebelumnya sudah pindah ke Mesir. 我们一个人生在哪里？ Di manakah kita setiap orang dilahirkan? 不是我们决定的， Bukan yang kita pun tetapkan. 我们的父母到哪里， Kemanakah orang tua kita pergi? 就把我们生在哪里。 Maka di sanalah dia melahirkan 这里 kita. 很多是中国人， Maka banyak orang Tionghoa. 有一些生在中国， Ada yang dilahirkan di Tiongkok. 有一些生在印尼。 Ada yang dilahirkan di 那 Indonesia. 么无论你生在哪里， Lalu dimanapun saudara dilahirkan, 上帝使你活在这个世界上。 adalah Tuhan yang membuat saudara dilahirkan di dalam dunia 我 ini. 们无论生在哪里， Dimanapun kita 我 dilahirkan, 们最后要寻找的我们生活的意义。 yang terakhir yang kita harus cari adalah makna hidup kita. 我们在神面前当尽的责任是什 Dan 么？ apa tanggung jawab kita yang harus kita emban di hadapan Tuhan. 那么亚伯拉罕、 Lalu Abraham, 以撒、 Ishak, 雅各， Yakub, 雅各生了12个孩子， dan Yakub melahirkan 12 suku bangsa. 流便、西面、犹大、利位、但、亚瑟、加特、以撒迦、西布伦、拿弗他利、约瑟、便雅悯。 Dari Ruben sampai Benyamin ada 12 suku. 在这12个孩子里面， Di dalam ke-12 anak ini 有一个是他父亲特别爱的。 ada satu anak yang sangat amat dikasihi oleh ayahnya. 我现在不评论你对你的孩子哪一个偏爱，哪一个不爱，我不都讲一句话。 Sekarang saya tidak mau mengeritik atau menilai apapun bagaimanakah saudara kasih yang saudara curahkan kepada anak saudara itu. 因为这是人的常情。 Karena ini adalah hal yang lumrah dalam kehidupan 有的孩 manusia. 子很难生出来，所以你特别爱他； Ada anak yang sangat sulit didapatkan, maka saudara sangat amat mengasihi 有的孩 dia. 子大病不死，你特别照顾他； Ada anak yang sakit begitu keras tapi tidak mati, engkau merawat dia sedemikian 有的 rupa. 孩子非常聪明，你特别注意他； Atau anak saudara sangat pintar, hebat begitu rupa dan Anda sangat memperhatikan 有的 dia. 孩子生得特别英俊，所以你特别注重他。 Anda anak yang dilahirkan begitu ganteng cantiknya, maka saudara sangat menghargai, menghormati 我 dia. 们不要评论这一个偏爱的事情。 Janganlah kita menilai cinta kasih yang 雅各有12个孩子， yang tidak seimbang ini. Yakub mempunyai 12 anak. 第11个孩子 Anak yang ke-11 很特别， sangat 不 istimewa. 但很聪明， Bukan saja sangat 而 pintar, 且长得很英俊， tetapi juga sangat 所以 ganteng. 父亲太爱他了， Maka ayahnya sangat 所以 mengasihi 给 dia. 他特别的遭遇， Maka memberikan perhatian yang 给 istimewa. 他特别的衣服。 Memberikan pakaian yang istimewa kepada dia. 约瑟穿了一件彩衣， Yusuf memakai pakaian yang berwarna-warni. 你知道这个是3800年、900年以前， Saudara tahu ini adalah 3.800-3.900 tahun yang lalu. 彩色的布是很贵的， Pakaian kulit yang dari kain yang berwarna-warni itu sangat 是 mahal 很难买到的。 dan sulit sekali untuk didapatkan. 雅各特别爱他， Dan Yakub sangat mengasihi 所以 dia. 特别替他买了一件最漂亮的彩衣。 Maka secara khusus dalam membelikan satu pakaian yang paling indah 这个孩 untuk 子 dia. 很漂亮， Dan anak ini sangat ganteng. 穿了彩衣
更英俊， Dan setelah berpakai pakaian yang berwarna-warni lebih lagi ganteng, 人见人爱。 maka ketika siapapun melihatnya itu sangat 但 menyukai 是 dia. 这个哥哥就不是这样， Tetapi tidak demikian dengan 10 kakaknya. 他们看都看不上眼。 Mereka tidak tahan melihat keadaan seperti 同 itu. 样是父亲的孩子， Sama-sama adalah anak dari 为什么 ayah. 你的衣服特别好看？ Mengapa pakaianmu secara khusus 为什么 begitu 你 indah? 买的衣服特别贵？ Mengapa pakaian yang kau pakai itu begitu mahal? 不但如此， Bukan saja 约 demikian. 瑟常常做梦， Yusuf seringkali bermimpi. 他说讲出来的时候， Kemudian ketika dia 他的 mengungkapkannya, 哥哥们更气得要命， kakak-kakaknya itu lebih lagi marah dan 所以 benci. 他们有一天， Maka suatu hari, 哥哥们在远地方的时候， ketika kakak-kakaknya itu ada di tempat yang jauh, 爸爸说：“约瑟，你带一些东西给你哥哥吃。 papanya mengatakan, Yusuf, bawalah makanan kepada kakak-kakakmu itu. 这个孩子很顺服， Anak ini sangat amat taat. 他就沿路带东西到田野里面去。 Maka demikianlah dia menempuh perjalanan yang jauh membawa makanan ke tempat 他 kakak-kakaknya 很 itu. 天真说：“哥哥，哥哥，爸爸叫我把东西带来给你们。 Dengan begitu polos dia mengatakan kepada para kakaknya, kakak, papa minta saya membawa makanan kepada kalian. ”就是哥哥一面牧羊，一面看见弟弟来了， Kakak-kakaknya ini mereka sambil menggembalakan ternak, mereka juga melihat adiknya itu datang 他们 menghampiri. 不为他的英俊、他的才艺而受感动。 Mereka tidak tergerak sama sekalipun terhadap kegantengan ataupun pakaian yang berwarna-warni yang dia pakai. 他们说：“这个做梦的弟弟来了， Mereka mengatakan ini si adik pemimpi itu sudah datang. 爸爸太爱他， Papa terlalu mengasihi dia. 我们受不了。 Kita sudah tidak tahan. 今天好机会，我们把它卖掉。” Hari ini adalah kesempatan yang baik biar kita jual 所以 dia. 他们拿了爸爸借着他带来的东西， Maka setelah mereka mengambil semua makanan yang Papa bawakan melalui dia, 他们想了一个办法， mereka memikirkan satu cara. 把弟弟卖掉了， Mereka mau menjual adiknya, 卖掉一个弟弟， menjual seorang adik. 对哥哥有什么好处呢？ Apakah manfaatnya bagi kakak-kakaknya? 一点好处都没有。 Sedikit manfaat pun tidak ada. 为什么要卖掉弟 Tetapi 弟呢？ mengapa mereka harus menjual adiknya? 除去眼中钉， Adalah membuang paku yang menusuk 因为 mata. 你得到爸爸太多的爱， Karena engkau mendapatkan cinta kasih yang terlalu besar dari Papa. 威胁了我们的存在， Dan itu telah mengancam keberadaan kita. 把你除去为最快乐的事情。 Dan kalau kami bisa mengenyahkan engkau itu merupakan kesukacitaan besar bagi 他 kami. 们就把他丢在井里面， Maka demikianlah mereka membuang dia ke dalam 可 sumur. 能要弄死他。 Dan sebenarnya mau mematikan 我们 dia. 不能看见你夺去我父亲的爱。 Karena mereka tidak bisa menerima di bahwa dia telah mencuri cinta kasih dari ayah. 这4个兄弟里面， Maka di dalam ke-10 saudara ini 有的比较有良心， ada yang lebih berhati nurani. 所以他说我们的弟弟小小的把他丢在井里面，有什么意思呢？ Dia mengatakan adik kita yang masih begitu kecil, kalau kita buang ke dalam sumur apakah manfaatnya? 把他拿起来 Biarlah kita angkat dia keluar, 卖掉， kita jual, 我们又可以得到钱。 kita bisa mendapatkan uang. 他们说好好好， Yang lain mengatakan baik, baik, 就 baik. 把他从这一个井里面把他拉上来， Demikianlah mereka menarik dia lagi keluar dari sumur 把他的衣服脱掉了， dan mereka menanggalkan pakaiannya. 然后就把他卖给骆驼商人。 Demikianlah mereka menjual Yusuf kepada pengusaha yang menunggangi onta. 这骆驼商人哪里来的呢？ Dari manakah datang pengusaha onta 是 ini? 从埃及到迦南地来来去去买卖的生意人。 Adalah pengusaha yang pulang pergi dari Mesir ke tanah Kanaan. 哎，你们要不要卖这个青年人？ Apakah kalian mau membeli pemuda ini? 你把钱给我们， Berikan uang kepada 我 kami 们把它交给你， dan kami akan serahkan dia kepada 你把它 Anda. 卖到埃及做奴仆。 Dan demikianlah dia dijual ke Mesir menjadi budak. 有年轻， Dia muda, 有健康， mempunyai kesehatan, 很有力量做 sangat 工。 mempunyai tenaga untuk bekerja. 他们讲了价钱， Mereka telah menentukan harganya. 就把钱给了他的哥哥， Demikianlah uang disampaikan kepada 就孩 kakak-kakaknya 子被卖去了。 dan anak ini pun telah dijual. 卖去了以后呢， Setelah dia dijual, 就没有了， tidak ada lagi, 没有消息了， tidak ada berita lagi, 不知道前面是谁了， tidak tahu bagaimanakah masa depannya. 就卖掉了。 Demikianlah dia telah 我 dijual. 告诉你，很多时候我们从人间消失，
我们以为事情就解决了。 Saya katakan kepada saudara, seringkali ketika kita melihat orang sudah hilang, tidak ada lagi, kita mengira bahwa peristiwa masalah itu sudah selesai, 许 tidak 多 ada 时 lagi. 候，我们以为我们受到别人的冷落，或者别人给我们的困难，我们就不存在了。 Seringkali kita merasakan bahwa ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, perlakuan dingin daripada orang lain, kita merasakan tidak ada lagi. 其实上帝从天上看见这一切， Sebenarnya Allah dari surga melihat hal-hal ini. 他们把弟弟卖掉以后， Mereka setelah menjual adiknya, 他们说糟糕了。 mereka mengatakan 我们 celaka. 回家的时候，爸爸问你弟弟在哪里？ Kalau kita pulang, papa menanyakan di manakah adikmu? 我们怎么回答呢？ Bagaimanakah kita harus 所 menjawab? 以他们就杀了一只羊， Maka demikianlah mereka menyembelih seekor domba 羊的血涂在这个孩子的衣服上， dan memercikkan darah dari domba itu ke atas pakaian dari 他们 adiknya. 好好收起来， Dan mereka menyimpan pakaiannya dengan baik. 他们带回家。 Mereka membawanya pulang. 他们带回家做什么呢？ Untuk apakah mereka bawa pulang? 告诉爸爸说：“你所爱的孩子给豺狼、给老虎吃掉了。 Mereka mengatakan kepada ayahnya, anak yang engkau kasihi ini sekarang telah diterkam oleh binatang buas. 你看他的衣服都是血， Lihatlah pakaiannya penuh dengan lumuran darah. 用这个办法欺骗他的老父亲。 Dengan cara demikian mereka menipu ayahnya yang sudah tua itu. 你想想，雅各最爱的就是约瑟， Saudara coba bayangkan, anak yang paling dikasihi oleh Yakub adalah Yusuf. 现在回来看约瑟的衣服都是血， Sekarang dia melihat bahwa pakaian dari Yusuf itu penuh dengan 他 lumuran 就 darah. 捶胸大哭。 Maka dia menepuk dadanya dan menangis 约 dengan terseduh. 瑟，约瑟， Yusuf, Yusuf. 我的孩子啊， Oh anakku, 你在哪里 di 呀、 manakah engkau? 你被老虎吃掉了吗？ Engkau telah diterkam oleh harimau kah? 被豺狼吃掉了 Apakah 吗？ engkau telah diterkam oleh binatang 就 buas? 这样，我永远看不见你吗？ Dengan demikian apakah selamanya aku tidak akan berjumpa dengan engkau lagi? 这个哥哥就这样骗他们年老的父亲。 Demikianlah ke-10 kakak-kakaknya itu menipu ayahnya yang sudah tua itu. 所以你最爱的孩子， Maka anak yang saudara paling kasihi, 可能你永远看不见了。 mungkin selamanya saudara tidak akan berjumpa lagi. 雅各怎么哭都没有办法， Bagaimanapun Yakub menangis tidak berdaya. 因为已经死的孩子是不能回来的。 Karena anak yang sudah mati tidak bisa kembali lagi. 可能他懊悔从前他爱他， Mungkin dia menyesali dulu dia mengasihi dia. 从前对他太好， Dulu terlalu baik terhadap dia. 害这个兄弟都下手来害这个孩子。 Sehingga mengakibatkan ke-10 kakak-kakaknya itu melakukan sesuatu yang mencelakakan adiknya 所以 ini. 这个兄弟不但不难过， Maka ke-10 saudaranya itu bukan saja tidak 他 sedih. 们硬着心欺骗爸爸， Mereka mengeraskan hati untuk menipu ayahnya. 不会漏一句话把秘密讲出来。 Mereka tidak mungkin akan membocorkan satu kalimat pun membuka 每一 rahasianya. 个人做完事情，以为就结束了， Setiap orang setelah melakukan sesuatu mereka mengira itu sudah 把 selesai. 孩子卖掉，以为就没有了。 Mereka mengira setelah menjual adiknya itu sudah tidak ada apa-apa 这 lagi. 个世界发生什么事情， Apa yang terjadi di dalam dunia ini 神都看见了。 itu semua dilihat oleh Tuhan. 所以他们把约瑟卖掉以后， Maka setelah mereka menjual Yusuf, 他们回到雅各家里， ketika mereka kembali ke rumah Yakub, 一个字不漏， satu kalimat pun tidak dibocorkan. 没有泄露他们的秘密。 Mereka tidak membocorkan rahasianya. 他的父亲哭得死去活来， Ayahnya menangis begitu terseduh begitu rupa, 没有办法解决这个问 tetapi 题。 tidak bisa menyelesaikan masalah itu. 就这样一年一年过去， Demikianlah 1 tahun demi 1 tahun berlalu. 眼泪流干了以后， Setelah air matanya itu kering, 心里想最少还有这10个孩子， dalam hatinya berpikir paling tidak masih ada 10 anak. 还又是一个小弟弟， Dan juga ada satu adik kecil dari 叫 Yusuf 做便雅悯， yang bernama 所以 Benyamin. 他就照着这个现实继续爱下去。 Maka demikianlah dia melangsungkan hidupnya selanjutnya dengan fakta yang dia terima. 结束了吗？ Apakah sudah berakhir? 没有。 Tidak. 我今天不要太详细讲， Hari ini saya tidak akan terlalu mendetil membicarakan tentang hal 你 ini. 们读创世纪最后几章， Tetapi bacalah beberapa pasal yang terakhir dari kitab 你已经 Kejadian. 非常受感动。 Saudara akan begitu tergerak 约瑟被卖了以后呢？ setelah Yusuf dijual. 完了吗？ Apakah selesai? 没有。 Tidak. 约瑟被卖了以后， Setelah Yusuf dijual, 不见了吗？ apakah hilang? 没有。 Tidak. 他
长得英俊、 Dia begitu ganteng, 年轻、 muda, 健康， sehat. 被卖到埃及去的时候， Dan ketika dijual sampai ke Mesir, 有一个商人看上这个孩子， ada seorang pengusaha yang menyukai anak ini 把这个孩子放在家里， dan menaruh anak ini ke dalam rumahnya, 帮助 keluarganya, 我们做很多的事 untuk 情， membantu mereka melakukan banyak hal. 对我们的家族， Dan bagi keluarga kami, 对我们的事业 bagi usaha yang kami 很 lakukan, 有帮 itu 助。 sangat menolong. 所以他就在那个家里面做一个工人来服侍这个 Maka 家庭。 demikianlah dia menjadi seorang pekerja di dalam keluarga itu. 所以你不要因为你的家世、你的身世比别人更好，你骄傲，可能你沦落成了一个奴隶。 Maka janganlah saudara mengira bahwa keadaan keluargamu, keuanganmu itu lebih hebat daripada orang lain. Mungkin sekali saudara akan menjadi pekerja bagi keluarga yang lain. 有时有没有埋怨上帝？ Apakah Yusuf bersungut-sungut kepada Tuhan? 没有。 Tidak. 有时有没有怨天尤人？ Apakah Yusuf itu bersungut menyalahkan langit 没有。 ataupun manusia yang lain? Tidak. 他是一个能够处理、面对各样困难、没有沮丧的人。 Dia adalah seorang yang bisa menghadapi berbagai kesulitan, yang bisa mencari solusi akan kesulitan yang dia hadapi. 他就殷勤做工， Demikianlah dia bekerja dengan rajin 帮助他的主人。 dan dia menolong tuannya. 他一个月一个月过去了， Demikian satu bulan demi satu bulan 一 berlalu, 年一年过去了， satu tahun demi satu tahun berlalu, 他越长大越英俊， dan semakin dia bertumbuh, dia semakin 他 ganteng. 长得非常漂亮。 Dia begitu ganteng 他的主人就相信他， dan tuannya mempercayakan kepada dia. 所有的钥匙就交给他。 Semua kunci diserahkan kepada dia 你管理我的仓库， dan aturlah 你 gudangku, 管理我的店面， aturlah usahaku, 你管理我的事业。 aturlah semua 我 pekerjaanku. 把什么钥匙都交给你， Kunci apapun kuserahkan kepadamu 除了我的太太以外， selain daripada istriku. 这样信任他， Demikianlah dipercayakan kepada 表 dia. 示约瑟的品性，约瑟所做的工作得到了所有的人的称赞。 Ini berarti kepribadian ataupun cara kerja daripada Yusuf itu mendapatkan pujian banyak orang. 波提法说：“那我可以出去了， Potifar mengatakan, sekarang aku boleh pergi. 我到外面去做生意， Ketika aku pergi berdagang di 我 luar 把事情交给你， dan aku serahkan hal-hal di dalam kepadamu 非常放心， dan aku akan sangat 我 lega 非常信任你。” dan aku sangat mempercayakan diri 波提法 mempercayaimu. 出远门的时候， Ketika Potifar pergi ke tempat yang 就 jauh, 发生一件事情。 timbullah satu hal. 原来呢，约瑟长得很英俊， Rupanya Yusuf memang berparas yang sangat 所 ganteng. 以这个波提法的太太爱上约瑟了。 Maka istri dari Potifar ini pun menyukai Yusuf. 哇，你看天下有这么多不巧的事情， Saudara lihat bahwa di dalam dunia ini begitu banyak hal yang begitu kebetulan. 这个女人看见我家里有个年轻人，比我的老公更漂亮几倍。 Perempuan ini melihat di dalam keluarga saya ada seorang yang begitu ganteng, itu puluhan kali lipat lebih ganteng dari suamiku. 她是奴隶， Dia adalah seorang budak. 她没有钱， Dia tidak mempunyai uang 我要赏她。 dan saya mau memberikan hadiah 所以 besar 她就 kepada 把 dia. 自己化妆的非常漂亮。 Maka dia pun mempercantik dirinya. 然后她来到约瑟的面前， Maka demikianlah dia datang ke hadapan Yusuf. 约瑟，约瑟，我对你好， Yusuf, aku mau baik kepadamu. 你不但做我的奴隶， Bukan saja engkau menjadi budakku, 我要给你很多的奖赏， aku akan memberikan banyak hadiah 我要 kepadamu. 给你很多的好处。 Aku akan memberikan banyak kebaikan kepadamu. 约瑟呢也不知道这个女人要做什么。 Yusuf juga tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh perempuan ini. 约瑟是一个有教养的人， Yusuf adalah seorang yang berpendidikan 因为他是亚伯拉罕、以撒、雅各的后代， karena dia adalah keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. 他知道什么叫做敬畏上帝， Dia tahu apa itu takut kepada Tuhan, 什么叫做遵行主的道， apa yang dimaksud dengan melakukan perintah Tuhan, 什么叫做圣洁的生活， apa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang suci, 什么叫做公义为人。 apa yang dimaksudkan dengan hidup 所以 secara 他 benar. 完全不知道他的女主人对他这么好是什么意思。 Maka dia sama sekali tidak mengerti apakah maksudnya daripada tuan perempuannya itu begitu baik 因 kepada 为 dia. 这个女人
心有邪念， Rupanya dalam hati dari perempuan itu mempunyai niat yang jahat. 他不但喜欢约瑟， Bukan saja dia menyukai Yusuf, 他爱上约瑟的身体， bahkan dia mencintai tubuh dari Yusuf. 他爱上约瑟的性生活。 Dia mencintai kehidupan seksual dari Yusuf. 所以有一天他主人不在的时候， Maka suatu hari ketika tuannya tidak ada, 他对约瑟说 dia berkata kepada Yusuf, 今天我丈夫不在， "Oh, hari ini suamiku tidak ada. 你已经长大了， Engkau sudah dewasa. 你是一个很英俊的青年人， Engkau adalah seorang pemuda yang sangat ganteng. 请你到我的房间来， Masuklah ke dalam 你 kamarku 跟我睡觉 dan 吧。 tidurlah denganku." 约瑟吓了一跳， Yusuf sangat terkejut. 这个女人原来是不守妇德的人， Rupanya perempuan ini tidak 不守妇德，tidak memelihara moral sebagai seorang istri orang lain。她对自己已经成为别人的妻子，没有守住她的贞洁。 dia tidak memelihara kesuciannya walaupun dia sudah menjadi istri orang lain. 又说来吧， Yusuf datanglah 跟我进我的房间 dan。masuk ke dalam kamarku. 这个女人已经受不了了， Dan perempuan ini sudah tidak lagi tahan. 她已经非常急，要跟约瑟发生关 Dia 系。 sudah begitu sangat menginginkan untuk berhubungan dengan Yusuf. 你看我的房间， Lihatlah kamarku. 你看我的床都铺得这么美了， Lihatlah tempat tidurku yang telah ditata 我 begitu 的房间 indah. 充满香味， Dan kamarku penuh dengan wewangian. 我预备跟你发生关系。 Dan aku telah mempersiapkan diri untuk berhubungan dengan 又说 Anda. 来吧， Yusuf 我 datanglah. 丈夫不在， Suamiku tidak ada. 我们来享受男女之间的关系。 Biarlah kita menikmati kehidupan laki-laki dan perempuan 又 ini. 是越听越莫名其妙， Semakin Yusuf mendengar, semakin dia 这 terheran-heran. 哪里可以？ Manakah ini boleh? 你是别人的妻子， Engkau adalah istri orang 我 lain. 不在这里工作得到一点钱， Saya bekerja di sini hanya untuk mendapatkan sedikit uang. 怎么你今天变成有这样邪恶的意念，要跟我发生关系？ Mengapa hari ini engkau mempunyai niat yang begitu jahat mau berhubungan dengan saya? 所以这个女子抓住他的衣服， Maka perempuan ini memegang pakaiannya. 现在来吧， Sekarang datang. 我们上床吧。 Biarlah kita berhubungan sekarang. 当他讲这句话的时候， Ketika dia mengatakan kalimat ini, 又是回答了一句话， Yusuf menjawab satu kalimat. 请你注意听啊。 Saudara perhatikan 又是说什么？ apa yang disampaikan oleh Yusuf. 我岂可犯这么大的罪， Bolehkah saya melakukan dosa yang begitu besar? 得罪上帝呢？ Bersalah kepada Tuhan? 埃及人不明白这句话， Orang Mesir tidak mengerti kalimat ini. 什么叫做犯大罪？ Apa yang dimaksudkan dengan melakukan dosa besar? 根本不是犯罪， Itu sama sekali bukanlah dosa. 根本就是人的享受。 Ini sama sekali adalah kenikmatan manusia. 你有罪的观念， Engkau mempunyai konsep dosa. 跟埃及人不一样的， Itu berbeda dengan orang-orang Mesir. 这个是享受的时间。 Ini adalah waktu kita untuk menikmati. 丈夫不在，有什么叫做犯罪呢？ Kalau suami tidak ada, apa yang dimaksud dengan perbuatan dosa? 没有人知道有什么叫做堕落呢？ Tidak ada orang yang tahu apa yang dimaksudkan dengan kejatuhan di dalam 所以 dosa. 抓住约瑟， Maka dia menangkap Yusuf 约瑟越害怕， dan Yusuf semakin takut. 越要引诱约瑟， Semakin dia mau menggoda Yusuf, 约瑟越拒绝。 semakin Yusuf menolak. 所以波提法的妻子 Maka istri dari 就 Potifar 紧紧抓住他的衣 dengan 服， keras dia menangkap Yusuf 一定要他上床。 dan memastikan supaya dia berhubungan dengan 约 dia. 瑟绝对不这个事情。 Dan Yusuf mutlak tidak mau melakukan hal itu. How come I should do this great sin against my God？ Bagaimanakah mungkin aku melakukan dosa yang besar ini bersalah kepada Tuhanku? 波提法的太太看到约伯坚定不要他， Ketika istri Potifar melihat Yusuf dan begitu menetapkan hati tidak mau dia, 就更加抓住约瑟的衣服。 demikianlah dia lebih lagi memegang erat pakaian dari Yusuf. 约瑟怎么处理这个事情呢？ Bagaimanakah Yusuf menyelesaikan masalah 他 ini? 就把整个衣服脱掉，交给那个女人。 Demikianlah dia menanggalkan pakaiannya dan serahkan kepada perempuan 你 itu. 可以得着我的衣服， Engkau boleh mendapatkan pakaianku, 你不可以得着我的身体。 tetapi engkau tidak boleh mendapatkan tubuhku. 约伯就扯着脖子，这个约瑟他就走了。 Demikianlah Yusuf bertelanjang dada, dia pergi. 这个女人拿到这件衣服以后， Setelah perempuan ini mendapatkan pakaiannya, 她觉悟了吗？ apakah dia menjadi sadar? 她知道错了吗？ Apakah dia merasakan dia sudah salah? 她懊悔了吗？ Apakah dia menyesalinya? 没有， Tidak. 她把这件衣服放在手里，
抓去对别人说 Dan dia memegang pakaian ini dan berkata kepada orang lain, 你们来看吧， kalian datang kemari dan melihat 这个希伯来人要跟我发生关系，我不要，他就把衣服脱掉了。 orang Ibrani ini datang mau mengganggu saya, mau berhubungan dengan saya tidak mau, maka dia menanggalkan pakaiannya. 当女人决定要来害男人的时候， Ketika seorang perempuan memutuskan untuk mencelakakan seorang laki-laki, 很多人一定相信女人的。 banyak orang pasti akan percaya kepada perkataan perempuan. 请你注意听这一句话， Saudara perhatikan kalimat ini. 这样的事情发生在太多人身上。 Hal-hal seperti ini terlalu banyak terjadi pada diri banyak orang. 现在呢，有蛇脱光了衣服，跑到外面去，衣服给女人拿到手里，成为他的证据。他要跟我发生关系，衣服脱在这里，他跑掉了。 Sekarang Yusuf menanggalkan pakaiannya dan dia melarikan diri keluar, tetapi pakaian itu ada di tangan perempuan yang menjadikan bukti bahwa Yusuf akan melecehkan perempuan itu. 你得不到，你就把他当作你的仇敌。 Maka ketika saudara tidak mendapatkan sesuatu, maka saudara menganggap orang itu sebagai musuhmu. 本来用甜言蜜语要勾引有蛇， Tadinya dengan kata-kata yang manis mau menggoda Yusuf, 当有蛇决定不要跟他犯罪的时候， tetapi ketika Yusuf memutuskan untuk tidak berdosa dengan dia, 他既然得不到有蛇， dan kalau dia sudah tidak bisa mendapatkan Yusuf 他 lagi, 诬告有蛇是要犯罪的人。 maka dia memfitnah Yusuf yang mau melakukan perbuatan dosa. 所以告诉你，假的爱情是很可怕的。 Maka saya katakan kepada saudara, cinta palsu itu sangat mengerikan. 每一个男人都应当守住纯洁的真情。 Setiap laki-laki haruslah mempertahankan cinta kasihnya yang suci. 因为那些对你怀不轨的女人，最后是用各样的邪恶来毒害你的。 Karena perempuan yang mempunyai niat yang licik terhadap, pada akhirnya dia justru yang akan mencelakakan saudara dan menjerekat 所以当 saudara. 她的丈夫回来的时候， Maka ketika suaminya itu kembali, 这个女人要为了自己的安全， perempuan ini demi keamanan dirinya, 她对她的丈夫说 dia berkata kepada suaminya, 你请了一个希伯来人在这边工作， engkau telah memakai seorang Ibrani untuk bekerja di tempat ini, 你把所有的东西都交给他， engkau telah menyerahkan segala sesuatunya kepada dia, 除了我以外。 selain daripadaku. 你以为他很忠心吗？ Apakah engkau kira dia begitu setia? 你看他的衣服在这里， Lihatlah pakainya ada di sini. 他在我房间脱开衣服，要跟我乱来。 Dia di dalam kamar ini menanggalkan pakaiannya, mau melakukan segala sesuatu yang tidak baik kepadaku. 现在我抓住他的衣服，他逃走了。 Sekarang saya menangkap, memegang pakaiannya dan dia melarikan diri. 你要告他， Kau harus menggugat dia 把他放在监牢里 dan，penjarakan dia 因为他是一个不好的男人。 karena dia adalah seorang laki-laki yang tidak baik. 做丈夫的人比较相信太太， Dan yang menjadi suami lebih percaya kepada istri. 他没有理由相信这个坏人， Dia tidak mempunyai alasan untuk percaya kepada orang jahat 所以 ini. 他听了太太的话， Maka dia mendengarkan perkataan 就 istrinya. 把幼瑟关进监牢。 Demikianlah dia memenjarakan Yusuf ke dalam penjara. 我问你， Saya tanya, 幼瑟被关了以后， setelah Yusuf dipenjarakan, 幼瑟怎么样呢？ bagaimanakah Yusuf? 你在圣经里面再看看下去， Dalam Alkitab saudara bisa membaca dan membacanya terus. 结果你看见上帝没有辜负人， Akhirnya saudara bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah merugikan siapapun. 幼瑟进到监牢以后， Setelah Yusuf masuk ke dalam penjara, 后来被人忘记了， kemudian dilupakan oleh orang. 过了好几年以后， Bertahun-tahun kemudian, 再被监牢里面的人把他踢出来， dan dia dikeluarkan lagi dari penjara 因为他能解释梦的意义。 karena dia bisa mengartikan mimpi. 哇，这圣经记载的太伟大了。 Alkitab mencatat ini begitu agung. 后来法老王做梦， Kemudian Raja Firaun bermimpi, 不知道里面的意思。 tidak mengerti maknanya. 有一个人说：“哎，我记得我曾经在监牢里遇到一个年轻人，他会解释梦。 Kemudian ada seorang mengatakan, oh sekarang saya ingat bahwa ketika saya di penjara ada seseorang pemuda yang bisa mengartikan mimpi. 这个王的重要的仆人
就把约瑟介绍给法老王。 Demikianlah hamba penting dari Raja Firaun ini memperkenalkan Yusuf kepada Raja Firaun. 约瑟就照着梦的意思，一步一步解释出来。 Demikianlah Yusuf itu menjelaskan satu persatu arti daripada mimpi tersebut. 解释完了以后呢， Setelah selesai 法 diartikan, 老呢才知道约瑟的智慧太过伟大了。 Raja Firaun baru menyadari bahwa hikmat yang dimiliki oleh Yusuf itu terlalu agung. 照着约瑟的话， Dan seturut dengan yang disampaikan oleh 在 Yusuf, 7年丰收的时候， ketika 7 tahun penuh dengan kelimpahan, 许多的土产收起来， mereka mengumpulkan semua hasil bumi 放在仓库里面， dan 不浪费。 disimpan di dalam gudang-gudang dan tidak menghamburkan. 7年以后， Setelah 7 tahun kemudian, 大饥荒来了， ketika timbul paceklik besar, 田里没有收入， ketika tidak lagi ada hasil tanaman, 整个埃及都穷得不得 dan 了。 seluruh Mesir itu begitu miskin, 法老王就照着约瑟的话，把仓库开出来，供应整个国家吃的东西。 demikianlah Raja Firaun seturut dengan yang disampaikan oleh Yusuf itu membuka gudang-gudangnya dan memberikan kecukupan makan kepada orang-orang Mesir. 这个法老王说， Dan Raja Firaun ini mengatakan, 埃及国有这个宰相，使我们全国都得到福气。 di negeri Mesir ini ada seorang perdana menteri ini sehingga kita orang-orang Mesir ini mendapatkan berkat. 所以约瑟从被卖到埃及，被放在监牢，一下子变成全国的宰相。 Maka Yusuf dari dijual sampai ke Mesir, sampai dipenjarakan, sebentar saja dia menjadi perdana menteri dari seluruh Mesir. 我如读圣经，看到上帝的作为， Jikalau saya membaca Alkitab dan melihat karya dari Tuhan, 决定知道不是人所能做的。 saya mutlak menyadari bahwa ini bukannya bisa dilakukan oleh manusia. 弟兄姐妹，不要因为你的遭遇很困难，人家陷害你，你就失望。 Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, janganlah karena kesulitan yang kau hadapi, karena kekecewaanmu itu maka engkau begitu sedih dan susah. 上帝给你许可你遭遇的各样的坏事情， Tuhan mengizinkan engkau mengalami berbagai macam hal-hal yang tidak baik seperti ini. 都在预备你前面的道路。 Itu sebenarnya sedang mempersiapkan jalan di depan yang engkau akan hadapi. 被人卖掉的孩子变成外国的宰相，这可能吗？ Seorang anak yang dijual akhirnya menjadi seorang perdana menteri dari negeri asing itu, apakah ini mungkin? 当约瑟做宰相的时候， Ketika Yusuf menjadi seorang perdana menteri, 约瑟的老父亲还在， ayah dari Yusuf itu yang sudah tua masih ada. 雅各100多岁的时候， Ketika Yakub berusia 100-an tahun, 还不知道他的孩子做了埃及的宰相， dia masih belum mengetahui bahwa anaknya telah menjadi perdana menteri Mesir. 孩子常常流泪哭，他从前最爱的孩子已经给豺狼吃掉了。 Masih dia sering kali menangis dan mencucurkan air mata dan meratapi bahwa anaknya itu pernah mati diterkam oleh 一 binatang 直 buas. 悲哀，一直悲 Dia 哀， terus bersedih hati 从来没有结束。 dan selamanya tidak pernah berhenti. 到最后呢， Sampai akhirnya 约瑟4个哥哥都没有东西吃的时候，他们就说要到埃及去，埃及里面很多的粮食来供应。 ketika 10 kakak daripada Yusuf itu tidak lagi ada makanan, maka mereka ingin pergi ke Mesir karena dikatakan di Mesir banyak makanan yang bisa dijual di sana. 4个哥哥他们都有妻子，都有孩子，都没有东西吃。 Dan 10 kakak ini mempunyai istri, punya anak-anak mereka, tetapi mereka sama sekali tidak mempunyai makanan 他 lagi. 们就从迦南地下到埃及， Demikianlah dari ke tanah Kanaan itu mereka turun sampai ke Mesir. 跟人家一同排队， Mereka berantri dengan orang-orang lain 领受一些食物， dan menerima sebagian makanan 带回家来。 untuk dibawa pulang. 那么约瑟做宰相， Dan Yusuf menjadi perdana 有 menteri 看见这些来的人很像他的哥哥， dan dia melihat orang-orang yang datang ini mirip sekali dengan kakak-kakaknya. 会不会就是我还活着的哥哥呢？ Bisakah itu adalah kakak-kakak saya yang masih hidup itu? 他见面以后 Setelah mereka berjumpa, 不敢承认。 dia tidak berani 啊 mengakui. 这故事非常感动人， Oh, kisah ini sangat menggerakkan hati kita 最后认出来了。 dan akhirnya bisa dikenali. 认出来以后， Setelah dikenali,
又是大哭。 Yusuf menangis dengan 你 terseduh. 们是我的哥哥， Kalian adalah kakak-kakakku. 你们都还活着。 Kalian semua masih 我 hidup. 想不到今天见到你们。 Saya tidak sangka hari ini bisa berjumpa dengan 我 kalian. 现在不讲的太详 Saya 细 juga 了， tidak akan membicarakan terlalu detail hari 你 ini. 们可以自己读圣经。 Saudara boleh membaca Alkitab sendiri. 当他们看见，哎呀， Ketika mereka melihat ayah, 原来又是还活着， rupanya Yusuf masih hidup. 不是被我们卖掉了吗？ Bukankah sudah kita jual? 不是做的努力呢？ Bukankah sudah menjadi 怎 budak? 么今年我做宰相呢？ Bagaimanakah mungkin dia hari ini menjadi Perdana Menteri? 亲爱的弟兄姐妹， Bapak Ibu yang kami 这个 kasihi, 世界可能的变化太大了， perubahan yang mungkin terjadi dalam dunia ini terlalu besar. 你多么痛苦， Seberapa sulitnya pun kau alami, 上帝会改变你， Tuhan akan mengubahkan engkau. 千万不要失望。 Jangan sekali-kali engkau kecewa. 又是变成埃及整个国家的福气。 Yusuf telah menjadi berkat yang besar bagi seluruh Mesir. 以色列人这4个哥哥把他卖掉，要除灭他， 10 kakak dari bangsa Israel telah menjual Yusuf untuk memusnahkan dia. 结果又是一个人养活了他所有的哥哥，甚至他老父亲还在。 Akhirnya Yusuf seorang diri telah menghidupi 10 kakaknya dan keluarganya, bahkan ayahnya yang masih hidup itu. 后来又是讲一句话： Kemudian Yusuf mengatakan satu kalimat. 你们的本意原来是要害我， Kalian mereka-rekakan yang jahat kepadaku, 但是上帝对我所预备的是使我成为你们的父亲。 tetapi kehendak Tuhan adalah mempersiapkan saya untuk menjadi berkat bagi kalian. 然后他们回去告诉雅各， Kemudian ketika mereka pulang dan melaporkan kepada Yakub, 雅各已经100多岁了。 Yakub sudah berusia 100-an tahun. 爸爸，爸爸， Papa, 你不见的孩子现在还在， anakmu yang hilang itu sekarang masih ada. 他没有死啊， Dia tidak mati, 他还活着。 dia masih hidup. 不但活着， Bukan saja hidup, 他变成了埃及国的宰相。 dia telah menjadi Perdana Menteri dari Mesir. 他的爸爸不能相信， Papanya tidak bisa percaya. 真的吗？ Sungguhkah demikian? 他不是被豺狼吞掉了吗？ Bukankah dia sudah terkam oleh binatang buas? 他的彩衣染作血，我都看见了。 Saya sudah melihat pakaian yang berwarna-warni itu perlu bumerang dengan 爸 darah. 爸不是的， Mereka mengatakan tidak. 爸爸他现在做宰相， Papa, dia sekarang menjadi Perdana Menteri. 我们带你到埃及见 Biarlah 他。 kami membawa engkau pergi How? bersama dengan dia di Mesir. How? Baik. 我要去找我这个失去的孩子， Saya mau pergi mencari anak yang hilang ini. 有他到埃及去的时候， Demikianlah ketika dia sampai ke 埃 Mesir. 及王给他们住在歌山地， Raja Firaun Mesir memberikan tempat Gerson kepada dia di 以色列人过着很安宁、很丰富的生活。 dan bangsa Israel melewati hidup yang sangat nyaman dan berlimpah. 埃及人很尊重他们， Orang Mesir sangat menghormati 因 mereka 为他们出了一个最好的宰相， karena mereka telah menghasilkan seorang Perdana Menteri yang terbaik 整个埃及命运改变过来。 sehingga telah mengubah seluruh nasib dari Mesir. 埃及人善待他， Orang Mesir memperlakukan baik 他们 kepada mereka 安居乐业。 sehingga mereka bisa menetap dengan nyaman dan 慢 tentram 慢，每一个人都生了很多的孩 dan 子。 pelan-pelan setiap orang melahirkan banyak anak. 圣经告诉我们， Alkitab mengatakan 他们从以色列到埃及去的时候，有70个人一同住在埃及。 dan dari ketika bangsa Israel pindah ke menetap di Mesir itu ada 70 orang. 也有慢慢住在那里， Kemudian mereka menetap di sana 70个、 70 orang, 700个、 700 orang, 7000个、 7.000 orang, 7万个， 70.000 越 orang 来越多，越来越多。 dan semakin banyak 上帝赐福以色列人， Allah memberkati bangsa Israel. 然后呢，又 Kemudian 死了， Yusuf meninggal. 哥哥们也死了， Kakak-kakaknya juga sudah 他 meninggal 们子孙就定居在埃及。 dan anak keturunan mereka menetap di Mesir. 今天世界上很多人离乡背井，住在别人国家里面。 Hari ini di dalam sejarah dunia ini banyak orang meninggalkan kampung halaman mereka pergi ke tempat asing dan menetap di 有的 sana. 子孙越来越多，越来越多。 Dan ada yang anak keturunannya semakin banyak. 发生一件事情， Timbullah satu 以 hal. 色列人比埃及人更昌盛，
Dan orang Israel itu lebih berlimpah daripada orang Mesir. 他们生的子孙比埃及人生的孩子更多。 Anak-anak yang mereka lahirkan lebih banyak daripada anak yang dilahirkan oleh Mesir. 上帝赐福给他们， Karena Tuhan memberkati mereka. 所以这件事情以后呢， Maka setelah hal ini, 有一句话告诉我们： ada satu kalimat yang mengatakan, 法老死了， Firaun meninggal. 另外一个法老起来了。 Firaun yang lain bangkit. 新的法老不认识约瑟， Firaun yang baru tidak kenal kepada Yusuf. 他只知道现在以色列人越来越多，成为埃及人大的威胁。 Dia hanya tahu bahwa sekarang bangsa Israel semakin banyak dan telah menjadi ancaman bagi bangsa Mesir. 他就挂虑起来 Maka。dia pun menjadi khawatir. 如果以色列越来越多，越来越多， Jikalau orang Israel semakin banyak dan semakin banyak, 他联合仇敌来反抗我们的时候， ketika dia bergabung dengan musuh dan menentang kita, 我们埃及不是非常危险吗？ bukankah kita orang Mesir akan sangat berbahaya? 他就想一个办法， Maka dia pun memikirkan satu cara. 最好让以色列人衰微下去。 Paling baik adalah membuat bangsa Israel menjadi merosot. 衰微下去呢， Bagaimanakah membuat bangsa Israel merosot? 给他们不可以生太多孩子。 Yaitu membuat mereka tidak boleh melahirkan terlalu banyak anak. 所以呢，埃及王想了一个办法， Maka Raja Mesir pun memikirkan 对埃及的接生婆讲一句话： dan mereka mengatakan kepada para bidan di Mesir mengatakan dengan satu kalimat, 你们专门替女人生孩子，帮助他们的 kalian yang sebagai profesi bidan yang membantu melahirkan, 这个叫做接生婆。 ini yang disebut sebagai bidan. 我吩咐你们， Aku perintahkan kepada kalian, 以色列人生的如果是男孩子，压死他， jikalau yang 吓 dilahirkan 死他。 jikalau yang dilahirkan oleh bangsa Israel itu adalah anak laki-laki, cekik supaya mereka mati. 我不要他们生男孩子。 Saya tidak mau mereka melahirkan anak laki-laki. 如果他们生女孩子，让他活着。 Jikalau mereka melahirkan anak perempuan, biarkan dia hidup. 你看，这个是政治家的阴谋， Saudara lihat, ini adalah cara daripada seorang politikus. 还有控制人口的平均。 Dia mau mengontrol keseimbangan dari populasi. 男孩子都有10， Anak laki-laki semua harus 女孩 mati. 子可以活。 Anak perempuan boleh hidup. 有这个女孩子长大了就嫁给埃及人， Di kemudian hari ketika anak perempuan yang menjadi dewasa menikah dengan 那 orang 么 Mesir, 埃及人兴旺起来， dan orang Mesir pun akan menjadi makmur. 以色列人是衰败下 Dan 去。 orang Mesir, orang Israel itu akan terus 那 merosot. 么这些接生婆听了命令以后， Dan setelah para bidan ini mendengarkan perintah, 他就来接生了。 demikianlah mereka membantu 他们 melahirkan. 接生的时候， Pada waktu mereka membantu melahirkan, 埃及的女人生了很多男孩子出来， orang Mesir melahirkan banyak anak laki-laki. 他要去吓死他的时候， Isleda. 啊， Ketika bangsa Israel melahirkan banyak anak laki-laki, mereka harus mencekik supaya 当 mati. 他们要吓死他的时候， Ketika mereka mau mencekik matinya, 上帝给他们良心过不去。 Tuhan menggugah hati nurani mereka sehingga mereka tidak tega untuk 同 melakukannya. 样是人， Sama-sama adalah manusia. 为什么因为以色列人就要害死他们呢？ Mengapa itu? Karena bangsa Israel maka harus mencelakakan mereka. 对那些接生婆良心发现，很爱这些男孩子，都不让他死。 Maka para bidan itu hati nurani mereka sehingga mereka sangat mencintai mengasihi anak laki-laki bangsa Ibrani ini dan mereka tidak 以 mematikan. 色列人继续多起 Dan 来。 demikianlah bangsa Israel terus menjadi banyak 法老王发脾气， dan Raja Firaun menjadi marah 把他们叫来。 dan memanggil mereka ke 为什么 hadapannya. 你们不杀死这些以色列人？ Mengapa kalian tidak membunuh anak laki-laki daripada orang Israel 这 ini? 些人说谎， Orang-orang ini berbohong 因为他害怕。 karena mereka takut. 王啊，以色列人很强壮，很活泼，所以呢，我们还没有接生，他就生了。不是我们不要杀死他， 因为他们很健康。 Oh Raja, bangsa Israel itu mereka begitu lincah, mereka begitu sehat, mereka begitu kuat. Sebelum kami membantu mereka melahirkan, mereka sudah melahirkan sendiri. 所以王啊，我们没有办法。 Oh Raja, kami tidak berdaya. 王说：“如果这样， Raja mengatakan jikalau demikian, 我再想办法。 saya pikir lagi cara yang lain. ”他就对以色列人说 Maka dia pun berkata kepada bangsa：“ Israel, 你们生的男孩子都要
丢在河里， Anak laki-laki yang kalian lahirkan itu harus semua dibuang di dalam 让 laut, 孩子被溺死。 dibuang di dalam sungai supaya mereka mati tenggelam. 不要你们生很多 Karena 男 aku 孩子， tidak mau kalian melahirkan banyak anak. 所以很多希伯来人生的孩子就丢在河里了， Maka banyak anak laki-laki yang dilahirkan oleh bangsa Ibrani mereka buang ke dalam 一 sungai. 边丢一边哭， Sambil mereka membuang, sambil mereka menangis. 孩子一个一个死了。 Dan satu persatu anak itu mati tenggelam 这个时候呢， pada waktu itu. 有一个希伯来人就生了一个很漂亮的男孩子， Ada satu keluarga Ibrani melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat 那怎么办呢？ cantik. Lalu bagaimana? 要丢在河里， Harus dibuang di dalam 丢 sungai. 进去， Ketika dibuang, 不能游泳 tidak bisa berenang. 就死了 Itu。akan mati. 所以他妈妈就用个竹篮做了一个好像孩子睡觉的床一样， Maka ibunya itu pun membuat satu keranjang seperti tempat tidur daripada seorang bayi. 把他的孩子放在篮里面， Demikianlah dia menaruh bayinya itu di dalam keranjang 对他的大女儿说：“你把它丢在河里吧。 dan berkata kepada putri sulungnya, taruhlah di atas sungai. ”这个女孩子就把这个篮子放在河里， Demikianlah perempuan ini, kakaknya itu menaruh keranjang ini ke dalam 但 sungai. 是她在旁边一直看着，到底这个篮子有危险吗？ Dan dari samping dia terus melihat apakah ada bahaya yang menimpa keranjang 她 itu. 远远的看着， Dari kejauhan dia melihat. 她注意如果有危险，她就向前去救这个孩 Dia 子。 memperhatikan jika ada bahaya yang akan datang menimpa, dia akan datang langsung membantu, 就在 menolong. 这个时候， Dan justru pada waktu itu, 法老王的女儿到河里去洗澡。 putri dari Raja Firaun itu mandi di sungai. 她在河里洗澡的时候， Pada waktu dia mandi di sungai, 很多王宫的女孩子们也跟着去了。 banyak putri dari istana itu juga mengikut 他 dia. 们在河里洗澡的时候， Ketika mereka mandi di sungai, 有一个女孩子 ada seorang perempuan 看见说：“法老的女儿啊，法老的女儿啊，我们这里看见一个篮子， dia mengatakan, putri Firaun, di sini kami menemukan satu keranjang. 篮子里面是什么？ Apa yang ada di dalam keranjang itu? 拿来给我看。” Coba bawa kemari. 他们把篮子带到法老的女儿面前。 Kemudian mereka membawa keranjang itu ke hadapan putri 法 Firaun. 老的女儿看见这个孩子太漂亮了， Putri Firaun ini melihat bayi ini terlalu indah. 这谁的 cantik. 孩子啊？ Anak siapakah ini? 我们不知道。 Kami tidak tahu. 谁的啊？ Milik siapakah ini? 我们不知道。 Kami tidak tahu. 好了，把它拿起来， Sudahlah bawa dia, 做我的孩子。 jadi anak saya. 有时后来变成宰相， Yusuf akhirnya menjadi perdana 这 menteri. 个孩子 Dan anak ini 后来变成法老女儿的孩子。 akhirnya menjadi anak dari putri Raja Firaun. 法老的女儿的孩子，可能以后长大会做法老的。 Anak dari putri Raja Firaun ini mungkin setelah dewasa nanti bisa menjadi seorang Firaun. 所以他们把这个孩子拿起来， Maka demikianlah mereka mengangkat bayi ini 就给他名字叫做摩西。 dan memberikan nama kepada dia Musa. 什么叫做摩西呢？ Apa yang dimaksudkan dengan Musa? 从水里绕上来的孩子，叫 Yaitu 做摩西。 anak yang diangkat dari air, itu yang disebut sebagai Musa. 摩西怎么听见上帝的呼召呢？ Bagaimanakah Musa mendengarkan panggilan Tuhan? 现在还没有。 Sekarang belum kita sampaikan. 上帝已经预备了他的一生。 Tetapi Tuhan telah mempersiapkan seumur hidupnya. 所以我对你们说， Maka saya katakan kepada saudara, 你们的孩子 anak-anakmu 可能有上帝的计划， mungkin ada rencana 可 Tuhan. 能不是普通的孩子。 Mungkin bukanlah anak 你 biasa. 好好爱他， Biarlah saudara mengasihi mereka dengan baik. 好好养他。 Biarlah saudara merawat membesarkan mereka dengan 谁 baik. 知道有上帝的旨意，使他成为伟大的天国的子民呢？ Siapa tahu ada kehendak Tuhan di dalam diri mereka menjadi umat Tuhan di dalam kerajaan Tuhan yang agung. 我被生出来的时候， Pada waktu saya dilahirkan, 是一个很普通的孩子， adalah anak yang sangat biasa. 想不到80多年以后， Tidak disangka 80-an tahun kemudian, 我已经差不多对4000万人传福音。 saya sudah memberitakan Injil Tuhan kepada hampir 40 juta orang. 谁想得到呢？ Siapakah yang bisa memikirkan hal 没有 ini? 人想得 Tidak 到。 ada orang yang bisa 今天 memikirkannya. 我就讲到这个地方， Sampai di sini hari ini, 上帝预备呼召摩西，
Allah mempersiapkan untuk memanggil Musa. 漫长的历史里面， Di dalam sejarah yang begitu panjang, 几百年的时间， di dalam waktu yang ratusan tahun itu, 上帝有预备拣选一个特别重要的人。 Tuhan mempersiapkan untuk memilih seorang yang sangat istimewa, yang sangat penting. 亚伯拉罕以后， Setelah Abraham, 上帝预备呼召摩西做他的仆人。 Allah mempersiapkan untuk memanggil Musa menjadi hambanya. 愿上帝赐福给我们， Kiranya Tuhan memberkati kita. 好好照顾我们的家人， Kiranya biarlah kita merawat dengan baik, membesarkan keluarga 好 kita dengan 好 baik. 养大我的孩子。 Biarlah kita membesarkan anak-anak kita dengan baik. 愿上帝赐福给我们。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 我们今天就讲到这 Sampai 里， di sini hari ini. 我们低头祷告。 Mari kita tunduk kepala kita berdoa. 我现在请布迪曼牧师上来 Pendeta Budiman naik, 带领我们祷告。 pimpin kita 我 berdoa. 们大家一同低头闭眼睛 Mari kita tunduk kepala kita berdoa. 祷告。 Kami bersyukur untuk kisah dari Musa. 主啊，我们为摩西的故事感谢。 Bahkan sebelum dia dengan jelas akan panggilan Tuhan, 甚至当他还未清楚知道主的呼召的时候， Engkau telah menentukan jalan hidupnya. 已经决定了他的一生。 Dan biar setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, 但愿我们每一个人已经聆听了你的话语的时候， kami juga melihat penting akan kehidupan kami 我们也重视我们的一生， dan juga kehidupan anak-anak kami. 以及我们儿女们的一生。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。阿门。